bagaimana kedua-dua pihak itu mendapat benefit from research, baik daripada participant dan juga kita sebagai penyelidik. Dan kita bincangkan ada dua basic things tu, dan seterusnya kita tengok berkenaan dengan 10 guideline yang di garis panduan daripada APA tentang etika dalam penyelidikan. Kemudian kita sentuh sikit berkenaan dengan scientific study punya masalah dalam kajian saintifik seperti plagiarism dan juga fraud. So hari ni kita tengok sedikit sebanyak mengenai dengan macam mana kita nak formulate research problem. Ini permulaan kepada research. Sebab apa saya sentuh research problem dulu sebelum kita masuk kepada writing your research proposal. Sebab segala titik tolak sesuatu permulaan penyelidikan adalah bermula daripada masalah. So setiap kajian, setiap penyelidikan bertitik tolak daripada masalah. Tak ada masalah, kita tak akan jalankan kajian. Betul kan? Ke awak masih lagi buat kajian tanpanya ada masalah? Kita nak tahu, kalau kita buat kajian yang simple, so dia bermula daripada masalah lah. Contoh kita nak tahu berkenaan dengan kepuasan pelanggan sebagai contoh. So of course, adalah masalahnya di situ. Mungkin masalah kita rasa macam benda tu perlu ditambah baik. Mungkin dapat komplain daripada customer ke. So kita akan jalankan penyelidikan. Jadi perkara pertama yang perlu ada dalam proses penyidikan adalah research problem. Which is related to research topic. So ini kita akan bincangkan hari ni lah. Mana yang sempat insyaAllah kita akan cuba tengok. Jadi research problem adalah the question you want to answer or research topic of your study. Persoalan yang kita nak jawab ataupun kita punya topik study kita, tajuk pada penyelidikan kita. So jadi untuk dapatkan sesuatu tajuk, kita need to master the subject area lah, as well as research methodology. So all in all, research topic ni bukanlah sesuatu yang sangat spesifik. So permulaan dalam pengenalan kita berkenalan dengan sesuatu research tu biasanya kita akan go for the topic that is very general. Kemudian bila kita dah refine, bila kita dah tengok background literature ataupun jurnal-jurnal lepas yang berkaitan dengan kajian kita, barulah dia menjadi spesifik. So tengok ada peringatan itu. First, find a research question. This related to kita punya research problem lah. Researchers get their questions from many different places. So awak sebagai researcher ni akan dapatkan awak punya questions atau idea daripada pelbagai part. Observation of the world. Bila awak observe dunia di persekitaran awak, awak akan mendapat that kind of idea, research idea. Yang kedua adalah concern with theory. Teori lepas. Bila you go to the previous story, so awak akan dapat. So mungkin teori ni masih lagi perlu diperbaiki. Mungkin teori ni awak perlu test. Untuk pastikan, to confirm that theory. Semua benda tu akan membantu untuk kita dapatkan research idea. Ataupun mungkin daripada previous research. Kita boleh baca kita punya kajian-kajian lepas, untuk kita dapatkan idea berkaitan dengan research. So jadi untuk dapatkan research, dapatkan idea berkenaan dengan COVID-19, research on COVID-19. So apa yang perlu buat adalah to the previous research, baca, dan biasanya previous research bagi tahu apa yang mungkin kekurangan daripada kajian lepas yang perlukan kepada kajian yang seterusnya. So previous research membantu kita untuk dapatkan kita punya idea tentang research yang akan kita jalankan. Yang seterusnya adalah practical concern. Sesuatu yang kita cuba selesaikan, benda-benda yang praktikal. Contoh kita nak tingkatkan kemahiran belajar. So apa yang perlu kita lakukan?
So itu adalah practical concerns dan juga kita punya personal interest. Okay, keinginan diri kita, kita rasa macam kita nak tahu tentang itu dan ini. Okay, so personal interest. Slide tak gerak. Personal interest akan membantu kita untuk menjalankan sesuatu penyelidikan. Personal interest. Okey, jadi ini adalah nampaklah kan? Okey, so ini adalah sumber-sumber di mana para pengkaji dan penyelidik boleh mendapatkan idea tentang sesuatu penyelidikan. Untuk awak dapatkan research topik, untuk awak punya penyelidikan, mungkin ini adalah sebahagian daripada sumber-sumber yang boleh awak gunakan untuk dapatkan idea untuk penyelidikan, untuk dapatkan research topik, untuk awak jalankan sesuatu penyelidikan. So apakah kepentingan kita nak formulate research problem? Doktor, Ya. saya kurang faham yang practical concern tadi. Practical concern adalah lebih kurang macam something that you want to solve the problem. Kehidupan macam benda-benda yang praktikal. Contoh macam mana awak nak bantu untuk memudahkan orang untuk nak sambil bawa kereta, sambil nak adjust dia punya radio sebagai contoh. Benda macam gitulah. Macam mana nak tingkatkan prestasi belajar dengan cara menonton TV sebagai contoh. So that is a practical problem. Benda-benda yang awak boleh jalankan untuk selesaikan sesuatu masalah. Terima kasih doktor. Mungkin saya boleh sharekan satu slide kat sini sekejap ya. Nampak tak yang saya share baru ni? So ini adalah sources of bila kita sebut tentang sources of research ideas, ini adalah berkaitan dengan research problem tadilah. Yang ini mungkin lebih saya bagi secara detail sikit. So ini among the sources, kalau tengok ini lebih kurang macam sumber-sumber untuk dapatkan research problem tadilah. So ada satu adalah personal interest ataupun curiosities. So jadi kata feel free to look for research topic based on your own interest and concerns. So tengok sesuatu research topic berdasarkan kepada kita punya interest, minat dan juga kecaknaan kita. Apa yang menarik minat awak? Apa yang menyebabkan awak ingin tahu? So dia kata salah satu caranya adalah fikirkan tentang kursus yang sedang anda ambil. Sebagai contoh, macam semester ni awak ambil subjek contoh abnormal psychology. Ataupun psikologi perkembangan ataupun psikologi bilazim tu. Mungkin kursus tu boleh membantu awak untuk dapatkan awak punya research topic. Bila awak baca. So think about the people and behaviours that interest you. Fikirkan tentang individu-individu atau persekitaran orang-orang di sekitar anda atau tingkah laku yang boleh menarik minat awak. Tingkah laku prososial sebagai contoh.
Kalau aku agresif, saya minat buat research berkaitan dengan bully sebagai contoh. Okay, so saya nak bahas pasal bully. Okay, so you get the research idea sebab bully. Okay, think about the issues that concern you. Sekarang ni isu apa? COVID-19 sebagai contoh. Okay, so itu isu yang menarik tu awak rasa. Okay, that is based on your personal interest. Okay, personal interest dan keinginan awak untuk tahu sesuatu peristiwa, tingkah laku ataupun apa-apa saja. Okay, so itu boleh dijadikan sumber untuk awak dapatkan research idea. Okay, there are several different ways to define an interest area. Here are few possibilities. Okay, a particular population or group of individuals. For example, elementary school children. Okay, dogs, single parent families, caretakers, police officers. Okay, so yang ni banyak benda yang awak boleh gunakan untuk awak nak define awak punya research interest. Contoh awak kata saya nak buat berkenaan dengan bully, interest that your interest. Kemudian kita boleh define juga, okay, bully tu dari segi siapa? Okay, dari segi pekerja-pekerja badan beruniform sebagai contoh. Okay, bully dari among elementary school children. Okay, budak-budak sekolah rendah. Okay, so ada banyak benda yang awak boleh define. Okay, atau mungkin a particular behavior. Ni example, bullying, tadi adolescent drug use, okay, math anxiety, test anxiety, honesty, overeating, mediation, ataupun mungkin general topic, for example, autism, depression, workplace stress, child abuse, aging, personality, learning or motivation. Banyak benda yang awak boleh define awak punya interest. Sama ada boleh define through particular group population ataupun particular behavior ataupun particular general topic. Okay, so benda-benda ni yang dibincangkan ni, okay, yang tu boleh menarik minat awak untuk minat untuk dalam sesuatu perkara. Okay, yang kedua adalah causal observation. Watching the behavior of people or animals you encounter daily can be excellent source of topics. So dengan cara memerhatikan apa yang orang lakukan setiap hari. If you simply watch, you will see people getting angry, laughing at jokes, lying, insulting each other, forming friendships, relationships, eating, sleeping, learning and forgetting. So banyak benda yang awak boleh tengok. Okay, by watching at the behavior of the people yang dilakukan setiap hari. Okay, in addition, you can monitor your own behavior juga. Okay, attitudes and emotions. Any behavior that attracts your attention and arouses your curiosity can be a good research topic. Okay, cara yang pertama tadi adalah berdasarkan kepada minat kita. Okay, apa yang kita ingin tahu. Okay, semua yang kedua adalah berdasarkan kepada observation kita. Okay, berdasarkan kepada pemerhatian. Okay. Yang ketiga, reports of others' observation. Tadi awak sendiri yang observe, sekarang laporan daripada orang pula. Laporan daripada pemerhatian orang lain. Okay, termasuklah informal resources seperti news reports, reports of recent research results, even topics introduced in novels and television programs. Gossip columns, personal ads, comics, political cartoons, advertising, semua boleh stimulate awak punya research question. Boleh bantu awak untuk dapatkan research ideas. Jangan kata kita kena ambil sumber yang boleh, sumber-sumber yang macam formal ke apa ke, tak perlu. Semua benda-benda berkaitan dengan report of others observation boleh kita jadikan untuk kita dapatkan sumber dalam kita membuat research. Academic courses and associated textbook and readings. Yang ni saya contoh tadi, for example, if you enjoy a developmental psychology class, then get a developmental psychology textbook, read through the list of chapter titles. So kalau awak kata awak minat dengan psikologi perkembangan, so dapatkan textbook dan bacalah. Baca apa yang ada kandungan dalam tu, so that you can get the research idea. Sebagai contoh, dia kata kita nak tengok developmental psychology, saya sangat berminat.
tentang child infancy sebagai contoh. Zaman kanak-kanak, zaman bayi, infancy. Kemudian dalam infancy tu saya rasa saya nak fokus kepada, mungkin dah baca-baca, kita dah nampak satu benda yang dipanggil sebagai objek permanent. Menarik juga ni. Sorokkan objek, budak-budak kata masih ada lagi benda. Ajaib. So, itu boleh membantu awak untuk dapatkan research. Macam mana that type of object permanent berlaku, mungkin awak nak tahu. So, you conduct the research. Ataupun past research. Ini saya sentuh tadi dalam slide yang sebelum tadi. Okay, past research, information and ideas derived from published research. Okay, so dapatkan maklumat-maklumat dan juga idea-idea yang telah yang diambil daripada laporan penyelidikan yang telah diterbitkan. So daripada jurnal-jurnal semua baca, so kalau saya buat balik replicate, kita bukan replicate, kalau kita replicate eksperimen ni dengan kanak-kanak selain daripada orang dewasa, sebab orang dewasa dah ada buat, kalau saya buat balik dengan kanak-kanak, apa akan jadi? Okay, so past research. Tiga. Okay, yang keempat, ni practical problem. Di sini ada contoh panjang sikit. Topics for research will arise from practical problems or questions you encounter in your daily life, such as issues from your job, your family relationships, your schoolwork, or elsewhere in the world around you. Okay, for example, you may want to develop a more efficient set of study habit. Okay, kita nak bina satu study habit yang lebih efficient. Okay, so kita nak buat macam mana? Kita nak concentrate pada study time pada waktu pagi, tengah hari atau malam, atau kita nak spend 2 jam, okay, study time, okay, untuk satu subjek. Ataupun kita nak distribute time supaya kita boleh ada 5 different courses get some attention. So benda-benda tu perlu kepada research. Okay, or suppose that you want to simplify the audio controls in your car. Kita nak simplify audio control dalam kereta kita. Kita nak place kat mana button dan juga dia punya dials button tu untuk kita nak minimize distraction while driving. Yalah kan, kita tengah drive, kita nak tukar radio kita. So untuk nak minimize distraction, untuk nak kurangkan gangguan semasa kita memandu, semasa kita nak tukar-tukar button tu, so kita nak letak kat mana? So benda-benda ni perlu dijalankan melalui penyelidikan. Dia kena buat penyelidikan lah dulu. Kalau letak kat sini jadi macam mana, kat sini kita kena test. Kita selidik. So kita nak solve that practical problem. Macam mana kita nak bantu pelajar yang bermasalah, okay, untuk dia dapat teruskan pembelajaran dengan sempurna, sebagai contoh. So itu ada kind of practical problem. Okay. Jadi research that directed towards solving practical problem kita klasifikasikan sebagai applied research. Okay, untuk kita solve that kind of practical problem diklasifikasikan sebagai research gunaan ataupun applied research. Tetapi kalau kajian yang dijalankan untuk nak selesaikan masalah berkaitan dengan isu-isu theoretical, itu kita panggil sebagai basic research. Okay, so yang kelima adalah behavioral theories. Okay, so dia kata watch for theories that offer explanations for behavior or try to explain why different environmental factors lead to the behaviors. So yang ni berkaitan dengan penggunaan teori lah. Okay, so daripada teori-teori lepas tu, apa yang boleh membantu awak untuk awak nak offer explanation dalam keadaan yang berbeza. Contoh, that teori kita dah test ke tempat lain. So mungkin kita nak tengok kesesuaian teori dekat Malaysia pula kan, sebagai contoh lah. So that kind of theory tu kita test dekat from different behaviors, different factors, mungkin boleh menyebabkan berlakunya different. So behavioral theories tu boleh bantu kita untuk dapatkan sumber, okay, untuk permasalahan kajian kita. Okay,
look closely at the different variables that are part of the theory. Okay, and ask yourself what might happen if one or more of those variables were manipulated or isolated from the others. Okay, contoh kita kata, kita tengok satu kajian tu, dia kata ada peranan social support. Okay, adanya peranan social support dalam hubungan di antara stres dan pencapaian akademik. Okay, so kita kata, okay, that theory perhaps correct, tetapi why not kalau saya cuba ubah, kita cuba letak not that kind of social, mungkin kalau social support sebagai moderator, mungkin kita cuba test benda lain pula as a moderator untuk dalam that particular theory. Okay, so boleh jalan ke tidak? Mungkin bila baca kajian-kajian lepas, okay, kajian lepas mungkin dia kata belum ada lagi kajian yang menggunakan ini sebagai moderator atau mediator sebagai contoh. Mungkin so that will help you, okay, untuk that behavioral theories akan membantu awak untuk dapatkan awak punya research idea. So maksud teori yang ada tu, mungkin awak akan offer another explanation menggunakan different environment ataupun different things untuk dapatkan different behaviors. Okay, so ada apa-apa soalan ke setakat ni? Tak ada. Ada? Ya? Yeah? Ni slide lepas ke? Ada kaitan dengan semester lepas juga. Oh, okey. Okay, so ni nak bagi tahu berkaitan dengan apa ni, research, nak dapatkan research idea dulu. Okay, dia sebagai apa ni, mukadimah, nak refresh balik. Okay, so importance of formulating research problem. Okay, kenapa penting? Okay, sebab first and foremost step of a research process adalah kita kena formulatekan of research problem. Kena ada masalah dulu, baru kita boleh proceed dengan another step. Okay, research problem is the foundation of research. Okay, so memang sangat penting sebab dia adalah asas ataupun dasar kepada sesuatu penyelidikan. Saya rasa saya pernah sentuh berkenaan dengan research problem ni dalam kelas yang sebelum ni. Biasanya kalau kita dapat sampai ke atas untuk kita punya thesis dan dissertation. Okay, so pada proses akademik biasanya perkara pertama yang akan ditanya, yang akan ditekankan adalah berkaitan dengan statement of problem, okay, ataupun research problem. Biasanya kalau penulisannya, bisa orang tulis kadang-kadang that problem is not a problem, ataupun mungkin problem is not that tidak padu sangat. Okay, sometimes macam orang boleh query lagi what happened to this sampai to some extent you nak buat research ke apa ke, so kadang-kadang tak sampai. So sebab tu formulating research problem ni sangat penting. Okay, so ini adalah among considerations dalam kita nak select research problem. Okay, satu interest, macam yang saya bagi tahu tadi lah. Research is usually time consuming and involve hard working and possibly unforeseen problem. Okay, should select topic of great interest to sustain the required motivation. Okay, so perlu ada minat juga untuk sesuatu research problem, untuk sesuatu topik. Kalau tak minat, memang akan demotivated lah. So tiba-tiba separuh jalan, tak boleh dah, so menyesal lah buat macam ni. So must be of your interest. Okay, yang kedua adalah magnitude. Select a topic that you can manage within the time and resources at your disposal. Manageable, specific and clear. Topik yang awak rasa awak boleh manage dalam sesuatu masa. Awak cukup resources. Okay, benda tu manageable. Jangan tengok-tengok awak nak buat topik berkaitan dengan saya ambil satu contoh, bila awak nak buat, kalau saya ambil FYP nanti. Okay, so kena tengok magnitude dia. Kalau awak rasa that kind of research tak boleh nak manage within 2 semesters, okay, habis, jangan settle, jangan buat. Sebabnya pastikan buat topik yang awak rasa macam boleh awak manage. Okay, sebab kita buat FYP ni, final year project tu, kita
dia hanya akan masa dalam setahun dan 2 semester. Okay, so jadi make sure buat benda yang awak boleh manage within that time frame. Jangan nak buat yang bombastic, babum. Okay, so make sure that you select a topic yang awak boleh manage. Yang ketiga adalah measurement of concept. Clear about the indicators and measurement of concept. Okay, in your study. So awak perlu dapatkan petunjuk dan pengukuran konsep yang jelas dalam kajian awak. Okay, ini kadang-kadang tak tahu nak ukur benda lain, pergi buat ukur dengan benda lain. So if you tidak jelas tentang konsep, okay, of course tak akan menjadilah. Contoh kita kata kita nak buat stres. Okay, kita nak buat stres. Stres mungkin kita boleh ukur dengan menggunakan banyak benda. Tetapi dia mungkin ada yang perceive stres. Bukan awak alami that stress, tapi awak hanya perception awak sahaja terhadap stres. Mungkin tak sesuai sekiranya awak nak mengukur orang yang betul-betul stres. So awak perlu clear dari segi indikator dan juga measurement konsep yang awak gunakan dalam penyelidikan. Satu lagi masalah dia, nak ukur benda lain, pergi ukur benda lain. Itu satu masalah juga. Okay, so jadi awak kena jelas tentang apa konsep-konsep yang awak nak ukur nanti. Level of expertise, have adequate level of expertise for the task. Okay, so kena ada kecukupan kepakaran untuk jalankan sesuatu pendidikan. Okay, so need knowledge on methodology. Okay, need to do the work yourself. Okay, so of course you have to have this kind of knowledge. That's why kita ajar tentang research methodology dan segala-galanya. Okay, dan perlukan kepada kerja diri sendiri. So that's why kita perlukan kepada expertise. Okay, sebab macam kita bincangkan semalam, okay, jangan kerja yang fraud dan juga jangan kerja yang satu lagi tu apa tu? Yang plagiarism. So that's why level of expertise adalah sesuatu yang penting. So kalau buat sesuatu research, kalau awak select research problem yang bukan daripada awak punya level of expertise, of course kat situ lah nanti akan ada banyak benda, cut paste lah, orang yang tolong buat lah, so macam-macam akan berlaku. So that's why kena tengok you punya level of expertise based on your interest. Okay, dan relevance adds to the existing body of literature. Okay, bridges current gaps useful in policy formulation. Okay, so benda-benda yang berkaitan, okay, yang boleh menambah kepada kajian-kajian yang terbaru, boleh tutup lompang-lompang kajian tu, dan juga berguna untuk policy formulation, untuk pembinaan polisi. Okay, availability of data dan juga ethical issues. Okay, so ethical issues perlu diambil ambil kira juga, okay, dalam proses awak nak tengok awak punya research problem. Okay, so ini adalah steps dalam formulate kita punya research problem. Okay, kita identify a broad field or subject area of interest. Okay, so you have to identify. Tak gerak. Saya dah agak dah. Sekejap nampak? Baru nampak doktor. Okay, yang tadi nampak ni, gambar cantik-cantik ni tak nampak, sia-sia je. Tak nampak doktor. Nampak dah? Saya letak spek dah kat sini. Okay. Okay, steps in formulating research problem. Okay, so macam mana cara kita nak formulate kita punya research problem? Okay, so that is why saya cakap tadi yang pertama tadi, dia berasaskan satu benda yang broad, yang general. Kita kena ambil subject area dulu yang menarik minat kita. Contoh tadi, psikologi perkembangan, psikologi bilazid, okay, mental health. Okay, so broad field ataupun area of interest. Okay, so kita ambil satu contoh dalam social psychology. Saya minat yang social psychology.
So awak pergi kepada pro-social behavior. Awak dah belajar belum social psychology? Belum? Tengah belajar doktor. Tengah belajar. Tak sampai lagi kan pro-social behavior belakang-belakang. Tak apa, situ kan topik lain. Okay, katalah awak ambil berkenaan dengan saya minat tentang mental health. Okay, psikologi bilazim kan. So awak identify broad area. Saya nak buat berkenaan dengan anxiety. Okay, so anxiety dan psikologi bilazim. Kemudian awak dissect, dia kata dalam broad area, awak dissect kepada sub areas. Okay, contoh anxiety, kan kita banyak anxiety kan. Kita ada trait anxiety, kita ada state anxiety, kita ada apa lagi contoh kita cadu ke sudah. Okay, anxiety dalam kalangan kanak-kanak ke, anxiety dalam kalangan orang dewasa, macam-macam anxiety, kind of anxiety. Okay, kita ada sub areas. Okay, so daripada situ, okay, awak select apa yang menarik minat awak, yang sangat-sangat menarik. Okay, contoh awak kata daripada broad tadi, anxiety, awak nak ambil bahagian yang anxiety, state anxiety. Awak abaikan trait anxiety, awak kata state anxiety. So, saya nak ambil state anxiety dalam kalangan pelajar. Okay. Dalam state anxiety tu ada contoh banyak lah. Okay, contoh kalangan pelajar ke yang takut nak ambil test, ataupun mungkin atlet punya performance, okay, menyebabkan dia rasa gemetar, kemudian dia perform well ke, tidak ke. Budak-budak kalau nak masuk exam, dia perform well. So awak kata, okay, tak apa, saya pergi kepada ramai dah orang buat berkenaan dengan test anxiety tadi. Saya nak buat kesan anxiety ke atas sport performance. So awak kata awak minat berkenaan dengan anxiety dalam performance, so awak fokus on that sport performance. So dekat situ, daripada situ, okay, akan raise the question yang kita panggil sebagai research questions. Okay, adakah terdapat hubungan di antara anxiety dan sport performance? Okay, bilanya ada masalah tu, itu yang akan timbulkan persoalan. Okay, dan daripada persoalan tu akan timbul kepada research objektif untuk mengkaji hubungan di antara stres dan juga anxiety dan juga sport performance. Okay, macam kalau awak ambil research lain lah, contoh. Awak formulate research problem, awak identify broad field ataupun subject area. Awak nak tengok berkenaan dengan stres semasa pandemik. Okay, stres semasa pandemik. So awak dissect dalam broad area, sub areas lah. Okay, so stres dalam kalangan student ke, dalam kalangan pekerja-pekerja ke. Okay, so awak pun bila dissect, awak select yang most interest, stres dalam kalangan pelajar. Okay, kemudian bila dah ada masalah, awak baca dia kata pelajar semakin stres. Okay, dah tak dapat nak buat face to face punya lecture, semua tak pergi kelas, semua dekat rumah. So menimbulkan pada benda yang stres. Okay, so bila stres, pelajar tak boleh nak fokus dan akademik dia punya merundung. Okay, so timbul persoalan di situ. Okay, di zaman pandemik ni pelajar stres. Apa kesan stres ke atas pencapaian akademik? So daripada situ awak formulate objektif untuk melihat hubungan stres dan pencapaian akademik di zaman pandemik. Itu dia punya objektif. Kemudian assess your objektif lah. So awak akan buat data collection, kemudian awak akan nilaikan balik sama ada betul ke tidak. Okay, nampak tak? Dia bermula daripada satu yang besar, okay, kemudian dispesifikkan. Okay, daripada besar kepada spesifik tu, apa yang awak perlu lakukan, dekat situlah akan berlakunya, awak kena pergi baca journal, kena tengok-tengok previous study, okay, untuk awak nak spesifikkan awak punya research. Sebab kita bermula dengan sesuatu yang general dan dia semakin mengecil. Cuba awak tengok gambar rajah ni sajalah. Okay, bermula daripada satu yang broad kepada yang semakin spesifik. Okay, so saya harap awak bolehlah tulis awak punya research problem. Okay, so mungkin boleh start dalam kumpulan masing-masing. Okay, cuba identify apakah masalah ataupun apakah topik yang awak akan jalankan kajian dan cuba identify apa masalah untuk topik tersebut. Okay, so ni ada bantuan di sini.
Okay, ini macam mana awak nak buat topik analisis. Kita ada attribute grids di sini. So boleh follow lah kat sini. Possible questions. Okay, access to the info. Ada ke tak? Tak ada. Kalau ada, apa nak access macam mana? So size of the project workable. How interested I am. Do I have necessary skills? Okay, ada apa-apa soalan ke? Tak ada. Tak ada. Okay, so kalau awak tengok kepada yang bawah-bawah ni, okay, ini semua apa yang telah saya bincangkan tadi lah. Okay, problem formulation, the experience, practical problems in the field, literature in your specific field. Ini previous research tadi lah. Okay. Kemudian ini aspect of research problem yang macam mana kita nak define yang kita nak define kita punya research problem tadi. Okay, mungkin berdasarkan kepada kita punya study population ataupun berdasarkan kepada subject area. Okay, berdasarkan problem, issue, situation, association, needs, profile. Okay, ataupun berdasarkan program, kita boleh tengok dari segi content, structure, outcomes and satisfaction. Ataupun kalau kita nak tengok on phenomenon, kita boleh tengok cause and effect ataupun kita boleh tengok relationship. Okay, so problem-problem boleh berdasarkan kepada benda-benda ni semua. Okay, so ada apa-apa soalan ke? Tak ada. Tak ada. Bagus. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, saya berhenti sampai sini dulu untuk research problem. Okay, insyaAllah kelas yang akan datang kita akan sambung balik lah. Dan dengan saya rasa kita akan terus kepada perbincangan berkenaan dengan how to write research proposal. Okay, so kita dah nak start kita punya research proposal. Tapi yang tu saya bagi untuk orang kata apa, nak refresh balik apa yang awak dah belajar sebelum ni. Okay, so macam mana untuk awak dapatkan awak punya research idea. So ada esok lusa, ada beberapa hari ni sebelum kita mulakan kita punya research proposal, perbincangan how to write a research proposal. Okay, mungkin awak boleh start bincang, okay, apa awak punya research idea bersama dengan ahli kumpulan masing-masing lah. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, saya berhenti sampai sini dulu. InsyaAllah minggu depan kita tengok berkenaan dengan how to write a research proposal. Kalau kata kita perlu combine kelas, kita combine yang risau. Okay, so insyaAllah jumpa minggu depan. Sekian, terima kasih. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.